Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 31 Oktober 2024. 7 buah sekolah menerima sumbangan RM10,000 untuk tujuan naik taraf pusat sumber sekolah. Ia termasuklah menambah bahan bacaan dan peralatan pusat sumber sekolah. Daripada 7 buah sekolah tersebut, 3 sekolah dipapar serta masing-masing 2 sekolah di Kuala Penyu dan Beaufort. Ia melibatkan Sekolah Kebangsaan SK Ulu Lumagan, Sumiling, Mandalipau, Palu-Palu, Tinambak, Pintas dan SK Tahak. Sumbangan daripada Kedutaan China dengan kerjasama Yayasan Nur Jauhar YNJ ini disampaikan oleh Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu, Dr. Huang Shifang. Majlis disaksikan yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Sudah tentu banyak sekolah-sekolah daerah di Sabah ini yang amat daif, yang memerlukan bantuan dan insyaAllah di masa akan datang kita akan cuba menyantuni sekolah-sekolah ini bersama-sama dengan kerjasama dengan Konsul China. Kita berharap supaya sumbangan ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin dan seterusnya menggalakkan anak-anak murid menggunakan pusat sumber dengan baik. Dan apatah lagi dengan adanya tambahan barangkali bahan-bahan bacaan yang sesuai diletakkan di pusat sumber pendanaan. This project not only improves the reading facilities and environment for the students and benefit the local community, it also symbolizes the everlasting friendship between our two countries, especially with Sabah people. So we really hope that all the students, they can fully utilize all these improved reading facilities to achieve their academic learning. Terdahulu Datuk Alhamra Tun Johar ketika berucap berkata akan mempertingkat kerjasama dengan Kedutaan China di negeri ini bagi menyantuni lebih banyak sekolah di kawasan pedalaman yang masih memerlukan bantuan serta sokongan naik taraf fasiliti sekolah. Kesedaran terhadap kebajikan haiwan perlu dipertingkatkan bagi memelihara kesihatan dan kesejahteraan haiwan. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Peto Galim berkata, ini termasuklah memastikan penguatkuasaan secara tegas enakmen kebajikan haiwan 2015. Jelas beliau langkah tersebut penting bagi mengelak peningkatan kes kezaliman terhadap haiwan. Mungkin juga kita minta bantuan sedikit daripada pihak kerajaan dari segi dana. Dari segi dana, bagaimana kita menyampaikan education to the people. Sekarang ini saya mau juga supaya kesedaran berkaitan enactment ini across the board. Tanggungjawab ini harus diangkat oleh semua pemimpin. Beliau ditemui media selepas merasmikan program Jerayawara Kesedaran Kebajikan Haiwan sempena Hari Haiwan Sedunia 2024. Sementara itu, Pengarah Jabatan Veteriner Sabah, Dr. Mary Josephine S. Golingai memaklumkan, sejak tahun 2022 hingga Januari 2024, jumlah kes dicatatkan di bawah enakmen kebajikan haiwan 2015 adalah rendah iaitu kurang daripada 10 kes. The first thing we do is educate the pemilik-pemilik, and kedua is we do compound. One is penambahbaikan kan, notis penambahbaikan. We have to educate. Kita tidak boleh terus pergi mahkamah. Program anjuran Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah ini disertai kira-kira 300 masyarakat sekitar Dun Inanam. Antara pengisian program adalah taklimat perlesenan haiwan daripada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan pameran berkaitan kebajikan haiwan. Kerjasama semua pihak diperlukan sepanjang pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP di Bali. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah, Sahril Nizam Syahidan berkata, para pengguna boleh menyalurkan aduan kepada pihak KPDN sekiranya terdapat sebarang kemusykilan berhubung skim berkenaan. Ketika membuat pemantauan pelaksanaan SHMMP di Pavali, Syahril memberi jaminan bahawa bekalan barangan keperluan sempena perayaan di Pavali mencukupi. Okey, daripada pemantauan yang dilaksanakan oleh pihak KPDN Sabah kepada semua penjual dan juga pemborong di mana stok mencukupi dan kami memerlukan kerjasama daripada semua, khususnya pada para pengguna supaya jika ada sebarang kekurangan ataupun mempunyai sebarang kemusykilan tentang pelaksanaan skim ini, perlulah disalurkan segera aduan tersebut kepada pihak KPDN.
8 barangan tersenarai dalam SHMMP di Pavali termasuk bawang merah kecil India dan bawang ros serta kacang dal Australia. Turut tersenarai kambing biri-biri bertulang import, tomato, cili merah, kelapa biji, kelapa parut dan bawang besar import. Seramai 265 pegawai penguatkuasa KPDN ditugaskan memantau setiap premis perniagaan sepanjang pelaksanaan skim bermula 28 Oktober hingga 3 November ini. Pameran Sejarah Komuniti India di Sabah dan Perhiasan Kolam Julung Kali diadakan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Inisiatif itu dibangunkan oleh Persatuan India Sabah SIA yang berusia 77 tahun. Exkonya Datuk Dr. G. Mohan A. Gopal Naidu berkata, pameran sempena sambutan di Pavali ini bertujuan mempromosikan keunikan Sabah yang terdiri daripada pelbagai latar belakang bangsa, agama dan budaya. Inisiatif ini turut menampilkan seni kolam atau rangoli yang merupakan hiasan tradisi India berwarna-warni sebagai tarikan pelancongan. Sebab itu bila mereka dapat masuk ke negeri Sabah ini, mereka dapat melihat juga ada juga kebudayaan, kepercayaan dan tradisi orang India di negeri Sabah dan sumbangan-sumbangan yang mereka telah melakukan sepanjang sebelum dan selepas merdeka untuk negeri Sabah ini. Antara tarikan utama pameran ialah kolam selain hiasan tradisional yang dibuat menggunakan beras untuk mengalu-alukan kesejahteraan. Kolam ini turut mencerminkan amalan masyarakat India yang mengutamakan penghormatan terhadap alam dengan memberi makan kepada haiwan kecil seperti semut. Pertama kali di airport, KKIA terutama yang telah juga dengan pertolongan MAAB Sendirian Berhad yang juga telah adakan stesen di mana dikatakan di Pavali punya segmen yang sebelah dekat information counter. Dianggarkan 5 hingga 10,000 masyarakat India di Sabah yang kebanyakannya terdiri daripada golongan profesional seperti doktor, jurutera dan peguam. Kami mewakili seluruh warga SPRM Sabah ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya. Selamat menyambut Hari Deepavali. Ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada seluruh penganut agama Hindu. Marilah sama-sama kita memajukan Malaysia ini agar ia menjadi makmur dan hidup dalam toleransi pelbagai kaum. Deepavali Bantukal. Kami Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah Sabah ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Deepavali. Ini Deepavali Nalwal Tegal. Pasukan Jetama Entulon menyinar di Regata Perahu Naga Antarabangsa yang berlangsung di Sarawak baru-baru ini. Pengerusi Jetama Sdn Bhd, Datuk Yusof Abdul Manan menyifatkan kemenangan itu sebagai pencapaian bertaraf dunia yang membuktikan kebolehan anak-anak Sabah bersaing di arena antarabangsa. Pencapaian ini adalah merupakan pencapaian bertaraf dunia yang mana telah mengalahkan sebanyak 60 negara yang menyertai regata Dragon Boat di Sarawak ini. Beliau ditemui media selepas menyerahkan cek bernilai RM30,000 kepada pasukan Jetama Entulon diwakili pengurus pasukan Jasri Mini. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Jetama Datuk Ahmad Naim Udang berkata, Jetama akan terus memainkan peranan dalam menyokong acara dan usaha yang boleh mengangkat nama Sabah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kami bagi pihak pengurusan tinggi Jetama ingin menyatakan bahawa usaha dan inisiatif ini kita akan teruskan dan ini bukanlah inisiatif yang terakhir kita untuk menyokong negeri Sabah. Baik, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.